Assalamualaikum dan salam sejahtera. MJ Flash 8 Disember bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, Perikatan Nasional PM berjaya merampas kerusi Parlimen Padang Serai daripada Pakatan Harapan PH pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 yang diadakan semalam. Calonnya Datuk Azman Nasruddin menang dengan majoriti 16,260 undi mengalahkan saingan terdekatnya Dr. Muhammad Sofi Razak daripada PH. Pertemuan 6 penjuru di kerusi berkenaan turut membabitkan calon Barisan Nasional BN Datuk C. Sivaraj, calon Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Hamzah Abdul Rahman, calon Parti Warisan Muhammad Bakri Hashim dan calon bebas iaitu Sri Nando Roh. Datuk Azman yang juga adu lunas memperoleh 51,637 undi, manakala Dr. Muhammad Sofi mendapat 35,377 undi dan Datuk Sivaraj yang memberi laluan kepada calon PH berjaya meraih 2,983 undi. Tiga lagi calon iaitu Hamzah memperoleh 424 undi, Muhammad Bakri pula mendapat 149 undi, manakala Sri Nanda dengan 846 undi. Sebelum ini, Datuk Sivaraj dan Muhammad Bakri mengumumkan menarik diri daripada pilihan raya itu bagi memberi laluan kepada Dr. Muhammad Sofi. Namun berdasarkan peraturan pilihan raya, nama mereka kekal pada kertas undi kerana pencalonan telah disahkan. Keputusan pilihan raya itu diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Padang Serai, Abdul Bari Abdullah di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi di Dewan Kompleks Sukan Kulim High-Tech Kulim. Katanya peratusan keluar mengundi selepas semua 46 pusat pengundian ditutup 6 petang semalam adalah 69.95% daripada 132,955 orang pengundi biasa dan 753 undi ditolak. Susulan keputusan di Padang Serai kini menjadikan PN mempunyai 74 kerusi parlimen yang dimenangi mereka pada PRU15 dan penguasaan mutlak parlimen di Kedah kecuali di Sungai Petani yang dimenangi PH. Sementara itu, di Pahang, Barisan Nasional BM berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Don Tioman dalam Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Calonnya Datuk Seri Muhammad Johari Husin memperoleh 8,080 undi menewaskan calon Perikatan Nasional PN Nur Idayu Hashim dengan majoriti 573 undi. Nur Idayu mendapat 7,507 undi, manakala calon Pakatan Harapan PH Muhammad Fazli Muhammad Ramli yang sebelum ini mengumumkan menarik diri mendapat 784 undi. Dua lagi calon, Osman Bakar daripada Pejuang dan Sulaiman Bakar bebas hilang deposit dengan mendapat 79 undi, manakala Sulaiman pula hanya memperoleh 58 undi. Keputusan Pilihan Raya Don Tioman menyaksikan BN Pahang kini memiliki 17 kerusi Don menyamai jumlah kerusi Don dimenangi PN Pahang dalam PRU15. PRU15 Don Tioman diadakan lewat susulan kematian calon PN Allahyarham Muhammad Yunus Ramli yang meninggal dunia 19 November lalu ketika menerima rawatan di Hospital Rompin. Datuk Seri Muhammad Johari yang menyandang kerusi Don Tioman sejak 2008 dan menang dengan majoriti 1,280 undi dalam pertandingan 4 penjuru pada PRU14 lalu. Don Tioman mempunyai 28,465 pengundi termasuk 262 pengundi awal dan 3 pengundi pos. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berharap Pilihan Raya Negeri PRN di negeri-negeri seperti Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan dibuat secara serentak. Pengerusinya Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata ia akan dapat memudahkan urusan SPR terutama dari segi pengurusan termasuk melakukan penyelarasan serta persiapan awal. Tambahnya, kos bagi menjalankan pilihan raya negeri di 6 negeri berkenaan dianggarkan sekitar RM450 juta meskipun ianya diadakan secara serentak maupun berasingan. Bagaimanapun beliau menegaskan pihaknya tidak mempunyai sebarang kuasa untuk membuat pembubaran bagi Dewan Undangan Negeri Don Negeri yang terlibat memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Tan Sri Abdul Ghani berkata demikian ketika sidang media selepas hadir meninjau pengumuman keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 bagi Parlimen Padang Serai di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Dewan Kompleks Sukan Kulim High-Tech Padang Serai pada Rabu. Dalam pada itu, beliau menyatakan bahawa proses pengundi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 bagi Parlimen Padang Serai dan Don Tioman berlangsung dengan baik dan teratur. Peratus keluar mengundi disifatkan agak tinggi dan melebihi sasaran
memandangkan PRU bagi kedua-dua kawasan ini diadakan pada hari bekerja. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin menarik balik dengan serta-merta video TikTok ucapan ketika ceramah Grand Final Perikatan Nasional PM Padang Serai yang didakwa beliau telah memfitnahnya. Dalam surat tuntutan melalui firma guaman Tentuan SN Nair and Partners, ia turut menuntut Presiden Bersatu itu memohon maaf tanpa syarat di atas penerbitan video berkenaan yang mendakwa beliau menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor. Menurut surat berkenaan, Perdana Menteri menegaskan video didakwa memfitnahnya yang diterbitkan pada 5 Disember lalu melalui akaun di bawah nama Berita Kini 8 adalah tidak benar dan dibuat dengan niat jahat terhadapnya. Beliau juga menuntut Tan Sri Muhyiddin memadam atau menarik balik semua komen yang menyinggung perasaan dan memfitnahnya dalam video terbabit. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu juga dikehendaki memohon maaf tanpa syarat dalam cara dan bentuk yang diluluskan oleh peguam beliau dan membuat satu aku janji bertulis untuk tidak mengulangi apa-apa dakwaan dan komen seperti dalam video TikTok berkenaan. Sekiranya Tan Sri Muhyiddin gagal berbuat demikian, permohonan perintah ejaksi akan dibuat dan ia kemudian disusuli dengan tindakan undang-undang. MIC tidak akan menerima sebarang pelantikan timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agungnya RT Raja Sekaran berkata ia adalah keputusan kolektif dan perkara itu telah dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Pusat MIC semalam selain menghormati pilihan pengundi semasa pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Bagaimanapun, beliau menegaskan MIC menyokong kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar seperti titah yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Pada pilihan raya 19 November lalu, MIC meletakkan seramai 10 calon untuk Parlimen dan hanya timbalan Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan yang berjaya menang dengan mengekalkan kerusinya di tapah. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menerusi perkongsian di laman Facebook yang memaklumkan calon-calon bagi jawatan timbalan menteri akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Beberapa kawasan di Pahang dilaporkan mula dinaiki air ekoran hujan lebat sejak malam tadi. Menerusi beberapa video dan gambar yang dikongsi di media sosial memaparkan semakin banyak jalan raya dan kediaman penduduk terjejas. Antara kawasan yang terjejas adalah Pekan Karak Bentong, Kampung Lubuk Kulit Kuala Lipis, Coror Raup dan Kampung Razali di Kuantan. Sebelum ini, Ahli Parlimen Bentong Yong Shafura dalam hantaran di media sosialnya mengesahkan air mula naik di kawasan Agro Cemomoy Bentong. Terdahulu, beliau memberitahu telah meninjau kawasan Felda Kemahal, Kampung Hayat, Kampung Semerting dan Kampung Baru Mancis di Pelangi yang dinaiki air. Dalam pada itu, sistem siren amarah banjir di Kampung Perwas, Ulu Dong di Raup diaktifkan semalam selepas air sungai melepasi paras amaran. Sesudah itu, 7 pusat pembinaan sementara PPS dibuka di Pahang bagi menempatkan 134 mangsa banjir dari daerah Raup dan Lipis. PPS dibuka di Surau Kampung Perwas, Pusat Pembinaan Kampung Pamas Rawas, Balai Raya Kampung Pamas Kulat, Kampun. Bersiap sedia untuk bertindak. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.